الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Surah 71 Penggap Tenuh. Surah 71 Penggap Tenuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapkannya, akan yang diharapkannya. Dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada yang ditakut itu. Dan orang siapa berharap ia akan sesuatu, nescaya menuntut ia akan dia. Dan barang siapa takut akan sesuatu, nescaya lari ia daripadanya. Dan sekurang-kurang tingkat pangkat atau tingkat tu pangkat takut itu, barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Dan barang yang tiada menyebabkan akan yang demikian itu, maka ia berkhabaran hati, bukan takut. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia, nescaya menyebabkan ia akan zahid, zuhuran daripada dunia, zahid daripada dunia. Maka sekarang menyebut hamba akan zahid, dan maknanya Allah. Baik, kita berada di permulaan terakhir perbicaraan dengan tajuk ni, tajuk takut. Bab takut, bab yang kedua, bab yang kedua pada menyatakan takut, khauf. Jadi dalam bab perbicaraan takut ni masuk sekali harap lah, ya, al-khaufu war-raja, takut dan harap. Jadi kata pengarang, dan bahawasanya faedah bagi harap itu, dan ketahuilah olehmu bahawasanya faedah bagi harap itu. Ini waw atau daripada perbicaraan sebelumnya. Dan ni, dan waw atau wa itu maksud dan, kan bahasa Arab, dan wa. Dan bahawasanya faedah ni manfaat. Faedah manfaat. Jadi manfaat, kelebihan, manfaat bagi harap itu, bagi ar-raja, bagi harap itu, gemar pada menuntut akan yang diharapkannya. Kita suka buat benda yang kita harap. Itu faedah dia. Bila kita harap sesuatu, jadi kita suka buat benda yang menuju kepada yang kita harap. Dalam konteks perbicaraan ni, harap ni apa? Pada bicara tasawuf ni, istilah harap ini merujuk kepada harap. Kita tengok matang sebelum harap kepada rahmat Allah. Ayat yang dalil bawa kepada perbicaraan harap tu. Nah, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Situ wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi harap-harap sini ni merujuk pada harap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia ada tiga. Jadi harap
Harap ni bermaksud kita menuntut atau nak mendapatkan rahmat, ganjaran dan keampunan Allah. Jadi teratur ni rahmat, keampunan dan ganjaran Allah. Ganjaran itu syurga. Jadi bila kita cakap harap-harap tu, harap harap rahmat daripada Allah SWT dan dapat keampunannya, lalu diganjarkan dengan syurga Allah. Itu maksud harap. Sini ni harap secara istilah yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Harap orang itu harap macam-macam lah. Harap bolehlah imadani. Awak ada boleh macam apa dah boleh, pas sudah satu ya je. Bicara macam minta 10,000. Dan faedah bagi takut itu tu harap tadi Al-Raja' itu bicara harap dulu biasa al-khawf wa raja', khauf dulu. Dan faedah bagi takut itu dan manfaat bagi takut al-khawf, gemar pada lari daripada yang ditakut itu, menyebabkan kita suka atau kita akan buat perkara yang kita elok daripada benda kita takut. Lari lari daripada yang ditakut itu. Ini umum makna bagi takut. Maknanya tak faedah bagi takut tu kita lari daripada benda kita takut. Tapi tidak begitu bagi Allah. Tadi tu sebut kalau harap bagi Allah itu menyebabkan kita dapat rahmat, dapat keampunan dan dapat ganjaran daripada Allah. Ada pun takut ni kepada Allah, lalu umum lari pada benda takut. Tapi bila takut kepada Allah menyebabkan kita makin dekat, bukan makin lari, makin mendekati Allah. Itu sepatutnya. Jadi ni kalau umum makna takutnya, takut. Tapi kalau kita nak khabar takut kepada makhluk yang Tuhan jadi, contoh takut neraka, lari pada neraka. Takut kepada Allah makin dekat dengan Allah. Tapi takut kepada neraka yang Allah ancam kepada kita tu, lari pada neraka. Jadi sini bila kita nak ambil makna faedah bagi takut itu, gemar pada lari daripada yang ditakut itu, kita boleh ambil contoh takut ke neraka, lari pada neraka. Takut kepada azab Allah, lari pada azab Allah. Bila lari pada azab Allah, cari sebab untuk lari pada azab Allah, tinggalkan perkara yang menyebabkan kita diazab. Baik, sambung. Dan barang siapa harap ia orang berkenaan barang siapa harap ia akan sesuatu. Dalam naskah ini tak ada alif situ, sesuatu Jawi kita Jawi dua seria kau ada alif situ, sing waw tu jadi sesuatu, sing waw alif tu. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, siapa nak kepada sesuatu, harap kepada sesuatu, rojak nescaya menuntut ia akan dia, nescaya menuntut ia orang tu akan sesuatu itu, dia akan sesuatu itu. Dan barang siapa takut akan sesuatu, siapa khauf akan sesuatu, ya khauf akan sesuatu, khafu an syai', nescaya lari ia daripada ni, nescaya ia orang takut tadi tu lari daripada benda yang ia takut, sesuatu itu daripadanya itu merujuk pada sesuatu. Dan sekurang-kurang pangkat, tingkat tu pangkat, darjah, tingkat itu pangkat, darjah atau peringkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia.
sekurang-kurang pangkat, peringkat, darjah, tingkatan takut. Paling rendah tingkatan khauf. Paling rendah tingkatan khauf itu ialah meninggalkan perkara yang menyebabkan rasa, meninggalkan yang haram. Ia sama dengan makna takwa paling rendah. Tingkatan takwa paling rendah. Ijtinabu nawahihi, menjauhi larangan Allah. Ijtinabu nawahillah, meninggalkan larangan Allah. Itulah sekurang-kurang pangkat takut. Makna takwa, sebab takwa itu salah satu daripada makna dia adalah takut. Tapi sebut semata-mata makna takwa itu takut tak tepat lagi, sebab dia luar. Jadi salah satu daripada makna takwa itu adalah takut. Maka serendah-rendah pangkat atau tingkatan takut itu ialah meninggalkan dosa, meninggalkan perkara yang dilarang, dan akan berpaling daripada dunia. Berpaling daripada dunia, kena faham makna dunia itu. Kalau tidak, kita akan salah takrif. Dunia sini, murad sini ni, dunia ialah perkara yang tidak ada nilai akhirat. Tu situ dunia. Mungkin ada rupa dunia tapi nilainya akhirat. Itu bukan dimaksudkan dunia, tetap makna akhirat, ukhrawi ya. Ni maksud dunia sini maknanya perkara yang tidak mendatangkan nilai esok-esok di akhirat. Bernilai dia esok-esok di hari akhirat ialah yang memberatkan mizan, iaitu pahala. Maka dunia di sini ialah yang mendatangkan dosa dan juga perkara yang tidak ada nilai. Sebab itulah daripada keadaan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tak kait dengan dia sebagai seorang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seseorang, Nabi kata, meninggalkan perkara yang tak kait dengan dia, tak kait dengan dia sebagai seorang orang beriman. Ada perkara yang tak bawa ke dosa pun tapi tak kait dengan dia. Ada banyak tau perkara harus, tak kait dengan dosa, tak kait dengan pahala, tapi ia boleh berubah kepada pahala. Perkara harus ni tengah. Maknanya barang ma la yustabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ta'rifnya barang yang harus ni ialah barang yang tidak diberikan dia orang buat, tidak diberi pahala tinggal. Itu harus. Jadi kalau orang yang sempurna iman, orang beriman ni ada tingkatan. Jadi kalau yang sempurna iman, barang tak kait dengan akhirat dia tak cara. Walaupun kalau buat pun bukan dosa, banyak benda lah kait kita. Umpama kita tengok bola berapa bulan ni dah, bukan dosa. Lepas tu boleh pahala, tak bukan? Boleh jadi boleh pahala, sebab hak harus ni boleh jadi berdasar pada niat. Jadi hak begitu tu termasuk dalam makna itu. Min husni islam wa tarku ma la ya'ni. Pada keadaan Islam seseorang yang tinggal dia kait dengan akhiratnya, maka tu dia dah masuk tingkatan balik bawah tu, atau orang lebih tinggi dan tidak cara begitu. Tingkatan lebih tinggi, paling rendah tinggal hak dosa. Itu masuk peringkat sekurang-kurang peringkat takwa. Ataupun sini kita bicara khauf, tapi dia bawa makna ni makna hak takwa, makna minimum takwa dia bawa sini. Jadi boleh kait makna minimum takwa tu ijtinabu binawahihi, dan juga intisaru bi awamirillah, dan menjunjung perintah Allah, perintah buat, junjung perintah larang, tinggal. Itu masuk sekurang-kurang takwa. Tak cakap pasal sunnah lagi, tak cakap pasal makruh lagi. Itu sekurang-kurang takwa.
dan barang yang tiada menyebabkan akan yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati, bukan takut. Dan barang yang tiada menyebabkan yang demikian itu, barang yang tidak menyebabkan hak kita bicara tadi, kait dengan bakat takut, kait dengan bakat takut, hak paling dosa kurang-kurang tadi, meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Barang yang tiada menyebabkan yang demikian itu, barang hak tidak menyebabkan perkara hak kita bincang ayat tadi, maka ia berkhabaran hati, bukan takut. Maka ia bukan kait dengan takut itu, panggil cerita hak dalam hati saja. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia nescaya menyebabkan ia akan zuhur. Hak khauf ini bila kita latih dia naik kepada darjah, jadi kita menuju kepada orang yang zahid, iaitu orang yang zuhur bicara akan datang. Zuhur ini tajuk ketiga akan datang ini. Maknanya takut kita panggil ajar diri ini supaya jadi takut itu berdarah daging dalam diri kita. Maka bila sempurna al-khawf itu, dia bawa kepada zuhur, menyebabkan ia orang yang bertabiatkan al-khawf itu berdarah daging dalam diri, maka bawa ia akan zahid daripada dunia. Zuhur itu kena tengok tarikh dalam bab yang ketiga nanti. Maka dia bawa, maka sekarang menyebut hamba akan zahid dari zuhur, dan maknanya tarikhnya wallahu a'lam, masuk bab yang ketiga. Itu habis bagian al-khawf war-raja. Dunia tadi kena dua makna dunia tu. Ada nakab tadi. Akhirat mana? Kalau makna dunia itu akhirat mana? Akhirat ialah semua perkara yang ada nilai di akhirat, walaupun rupanya dunia, rupa zahirnya dunia. Dunia tadi semua perkara yang ada nilai dunia, tidak ada nilai akhirat, walaupun rupanya akhirat. Contoh dunia yang kebiasaan orang dunia, main bola ni kira akhirat ke dunia? Dunia tu zahir. Pergi memancing dunia, pergi makan-makan dunia, tu dunia. Kita nampak tu kerja dunia, tapi ada nilai akhirat kalau niat ni. Akhirat kenapa tu? Semayang, zikir, cukupang, puasa, haji, umrah dan seumpama. Akhirat rupa. Tapi ada hak rupa dunia nilainya akhirat, maka dikira akhirat. Ada hak rupa akhirat nilai dunia, maka dikira dunia. Ini berkait dengan hati. Sebab rupa tu hak zahir dia tak, iaitu rupa dunia tapi nilai akhirat. Kita pergi main bola, seakan bola tu tepati syariat compliance, pakai seluar tutup aurat, tak ada pergaduhan, tak ada pencampuran lelaki perempuan, main bola. Tapi dia niat untuk berdakwah, maka nilai dia akhirat. Rupa dunia nilainya akhirat, lalu dihitung akhirat oleh Allah SWT. Akhirat tapi rupanya dunia. Rupa dia tu akhirat, semayang tapi riak, tak ada nilai akhirat. Baca Quran suara sedap, orang puji. Masuk tanding, bukan masuk tanding haram, tapi oleh kerana dia tu suka dalam hati ni, mari sum'ah, mari ujung aku hebat Quran, maka tiada ada nilai ukhrawi, jadi duniawi juga, walaupun rupa dia akhirat. Begitulah seterusnya. Lain pun kita nak nilai amalan kita, semua begitulah.
Jadi perkataan hak dalam ni kita baca tadi itu dan akan berpaling daripada dunia, berpaling daripada perkara duniawi yang merujuk kepada natijah di akhirat esok. Maka bila duniawi, maka tidak ada nilai di mizan kanan. Itu maksud dia, timbangan hak belah kanan tu dah berat bagian tu. Jadi kita paling daripada tu. Tu khabar tadi tak ada apa ni sekurang-kurang pangkat takwa tadi, apa ni khauf. Keduk situ. Orang ada al-khauf, dia berusaha untuk tinggal dosa dan juga tinggal perkara-perkara yang menyebabkan beratnya timbangan amal kiri, daun mizan kiri, dan tidak menyebabkan berat daun mizan kanan. Tu situ masuk orang bila al-khauf bertapak dalam hati, dia berusaha begitu. Baik, tinggi pada zuhud. Habis bahagian ni. Bab yang 3 pada menyatakan zahidun. Zahidun ni atas wazan fa'ilun. Kita dah apa sedap sebut zahid ni. Zuhud biasa zuhud sebut. Tapi dalam kita guna zahid atas wazan fa'ilun lah. Zahid merujuk kepada orang yang zuhud. Atas wazan fa'ilun maksud dia orang yang buat sifat itu. Bila orang yang buat sifat itu, maksud dia orang tu dia ada sifat zuhud dalam diri dia. Walaupun terkadang dalam kitab Jawi itu bila sebut zahidun yang merujuk pada perbuatan, terkadang dia merujuk pada sifat. Tapi kalau kata dalam bahasa Arab zahidun atau wazan fa'ilun, so dia sifat zuhud yang ada pada diri seseorang itu, maka ia guna zahidun, orang yang zuhud maksudnya. Ketahui olehmu bahawasanya zahid itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya, dan berkata setengah ulama iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Dan berkata setengah yang lain menyimpan ke atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Dan berkata setengah yang lain meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Dan bahawasanya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Betul situ dulu je. Cakap habis ni kita ulang balik akan datang. Jadi ketahui olehmu, wajib tahu, termasuk dalam makna fardu ain sinilah, wajib tahu bahawasanya zahid itu, bahawasanya orang yang mempunyai sifat zuhud itu benci akan dunia. Ini nak cerita awak zuhud ni kena benci dunia. Jadi dunia apa nak kena tengok akal hati tersebut tadi. Kalau benci akan dunia lah, kereta dunia tinggal lah, kereta TV dunia, kereta handphone api dunia nak buang. Bukan gitu. Dia kita khabar dah dunia. Dalam konteks perbicaraan tasawuf ini, perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi ukhrawi kita, timbangan esok-esok, ada nilai esok-esok di hari akhirat, itu baru dunia orang panggil. Kalau tak ada nilai, dunia. Ada nilai jadi akhirat walaupun rupa dunia. Maka kereta yang sedap-sedap bawa pergi kepada perkara akhirat, bagi ngajar agama, bagi dakwah dan sebagainya, bagi berjihad, maka jadi nilai ukhrawi. Jadi bukan dunia sini, jadi tak ada kecil. Itu kena faham. Tapi ada ke orang peralatan. Oleh kerana dah faham dah begitu ya peralatan, maka kita bolehlah pakai kereta-kereta mewah, orang kata. Ambil ujar Nabi. Ujar Nabi ni naik kenderaan yang terhebat, kuda paling mahal, umur 6, kuda merah, unta merah, umur 6, unta merah paling mahal. Dia pun buat Kia dan ni Lamborghini warna merah, Lamborghini boleh masuk 2 orang.
Maximum speed berapa? 350 atau 380 km sejam. Lepas boleh bawa ke tak? Lepas tu ada keperluan ke bawa laju gitu, boleh bawa ke tak? Lepas tu boleh bawa jadi mudarat. Mana boleh, bila tak boleh, itu termasuk dalam mana keluar daripada makna tadi. Tak? Tak patut lah. Mahal-mahal boleh dalam 1.5 juta, 1 juta lebih sikit-sikit, 1.2 juta atau second recount. Mahal-mahal harga baru 2 juta lebih, mula 3 pun 1 juta. Kata-kata Bugatti, Lamborghini, Ferrari, itu bukan maksud. Tak boleh hujah atas hujah Nabi terbakar kenderaan tu mahal. Maksud dia kenderaan tu mahal, dan mahal itu padang dengan teknologi atau keselesaan yang dapat untuk membantu kita buat kerja akhirat, kerja dakwah, itu masuk dalam makna itu. Tapi bila lebih daripada itu, apa lagi mewah, maka mewah itu dicela. Mewah dicela lagi. Ada bawa Mercedes tak ada masalah lagi, tapi Mercedes jenis dia si berapa, kelebihan dah apa, kena tahu. Bila jadi mewah tak boleh. Tapi ada keperluan, maka kita masuk dalam makna hak boleh hujah atas hak Nabi memakai kenderaan yang termahal, iaitu Montenegro. Montenegro kan cakap Ferrari berlaju, mana ada gitu, tak tahu. Maka hati-hati dalam kadang-kadang orang ambil kesempatan untuk peralat agama. Itu dia sungguh orang panggil menunggang agama untuk kepentingan diri. Kalau menunggang agama untuk hidup berdasar kepada lunas agama, tidak apalah. Ini dia orang lagi Ta'rif untuk zuhud sangat banyak. Maknanya khilaf tu banyak. Ini antara makna yang dia bawa. Ketahui oleh bahawasanya Zahid itu benci kalau dia, dan berpaling daripadanya dunia. Jadi tak tengok dunia. Dia orang suku ni, maknanya kalau pakai pakaian boleh pakai yang mahal. Begitu maknanya. Saudara begitu. Dan berkata setengah ulama, dia pun mari pandangan ulama berkait dengan ta'rif zuhud. Berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia, tinggal kemewahan dunia, kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat, supaya dapat senang duduk di akhirat. Sebab apa? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang beriman, dan syurga bagi orang kafir. Jadi hak senang-senang terhadap dunia ni orang kafir, bukan orang mukmin. Maka bagi kebanyakan orang mukmin, dunia adalah tempat untuk mereka jalani ujian sabar. Tanpa menafikan ada orang beriman yang diberikan ujian kesenangan untuk mereka bersyukur. Sabar bila mereka susah dan dapat musibah. Sabar atas musibah dan kesusahan. Syukur atas nikmat yang terbagi. Jadi kebanyakan orang beriman diuji dengan kesusahan dan musibah, bukan dengan kenikmatan. Walaupun ada kebanyakan dengan peperangan Palestin diuji, Gaza diuji dengan peperangan, kematian dan kesakitan, kekurangan makanan dan seumpamanya. Itu umum gitu. Iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Hingga sedap di dunia, cari sedap di hari akhirat. Maknanya sabar tahan ni nak dapat sedap di hari akhirat, tinggal dunia. Dan berkata setengah yang lain, ini pandangan yang kedua, menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Maksudnya dia simpan dia tu qadar lepas hajat dia, keperluannya sahaja. Dia yakin banyak ni pada anak hidup,
berat, makan sehari sepuk, contoh 4-5 beranak. Kalau sepuk itulah contohnya. Kodoh-kodoh hajat nak lepas diri boleh hidup, tu zuhud. Jadi bila kata dia ada lebih, orang minta pasal jangan sebelah tak ada, bukan kita dia sanggup beri. Dia simpan dia kodoh lepas dia boleh hidup. Ni masuk zuhud. Simpan. Tu dah cakap pasal ithar lagi. Ini cakap pasal zuhud yang ditarifkan oleh pandangan kedua ni. Pandangan ketiga. Kedua, sorry. Tiga lah daripada atas tu. Pengarang sebuah atas, kemudian bawa nakal pandangan setengah ulama. Lepas tu yang pandangan setengah ulama yang kedua. Jadi yang ketiga ni kita masuk sekali dengan pengarang. Maka menyimpangkan atas order yang sangat berhajat daripada barang yang dihakikatkan buat lepas dia boleh hidup sahaja. Bila sangat berhajat ni, dia merujuk kepada orang macam kalau kata istilah pekoh asnaf, pekoh zakat, merujuk kepada asnaf fakir di sini, bukan asnaf miskin, bawah pada miskin, asnaf fakir. Bobo boleh hidup sorry, miskin ya. Miskin cukup-cukup. Miskin. Hak dak cukup, fakir. Hak dak cukup, fakir. Nak makan pun dak cukup, fakir. Cukup-cukup boleh, dak lebih sikit, miskin. Dan berkata setengah yang lain. Yang tiga, pandangan yang tiga. Makna zuhud meninggalkan sesuatu yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Dan bahawasanya zahid itu satu keluaran hati. Habis itu titik situ hak takrif yang pandangan ulama tu. Yang ketiga ataupun yang keempat termasuk hak pengarang. Meninggalkan menuntut. Dia tinggal tolak, maksud dia tinggal dia nak menuntut yang tiada. Dia tinggal daripada dia cari benda yang ada. Tu menuntut yang tiada ada. Dia tinggal menuntut, maksud dia tinggal cari benda yang tak ada. Sehingga dah habis barang yang ada. Habis barang yang ada tangan baru cari. Jenis orang maksudnya kalau kita ni atas orang-orang kok jadi malas. Lagi dah habis juga dapur, dah keluar cari orang lain Lagi bitih dah habis, dah pergi kerja Itu maksud dia sini. Ni ada pandangan ni. Salah satu daripada pandangan maksud zuhud ialah orang jenis kerja. Hadi Melayu kata makan kait pagi makan pagi, kait petang makan petang, gitu. Bohok ia cari biti pagi tu makan untuk pagi, lepas tu petang kadang cari lain pula. Tapi konteks dunia sekarang Allah Allah lah. Dulu lain. Dia nak makan pagi, pergi belakang rumah, gali ubi contoh. Orang-orang cari lain pula. Gitu. Ada ubi cari pisang, gitu. Dalam konteks kita kerja makan. Gaji zaman ni lain. Cuma nak kabarnya nisbahnya ada hari ni 30 ya. Habis hak pakai 30 ya ni, tu baru cari lain untuk ada hari esok. Gitu. Maka ni salah satu daripada takrif atau makna zahidul tadi, orang yang zuhud. Ada 4 pandangan termasuk daripada pandangan pengarang hak atas kali. Pakai tu atas kali, tapi ia bawa pandangan hak setengah makna lain. Ni maknanya kita nak pergi bila tak mau keliru, bila kita cakap pasal zuhud soal fardu ain, kita ambil atas dulu. Takrif hak pengarang bawa, iaitu benci akan dunia kita takrif tadi dan berpaling daripada dunia. Tu zuhud. Itu zuhud fardu ain kita dikehendaki oleh pengarangnya. Walaupun itu kita boleh ambil ilmu makna lain daripada tu, sebab tingkatan zuhud tu banyak. Bila tingkatan zuhud banyak, maka ta'rif di sisi ahli sufi bergantung kepada tingkatan dia.
Maka kita ni orang awam mengaji fardu ain atau tasawuf kena tengok tingkatan zuhud paling dahulu. Kita nak pergi kepada orang lain pasal kita nak cakap pasal amalan diri kita, diri masing-masing. Kita boleh pergi, kita berasa boleh pergi dah pada tingkatan yang lebih, kita boleh nampak takrif lain. Tu nak faham. Antara makna lain kata pepatah, bukan pepatah lah, kata ahli sufi, laisa zahida man la yamliku syai'an, innama zahidu walakinna zahid ma la yamlikuhu syai'un. Bukanlah zuhud itu orang yang tak ada benda, akan tetapi zuhud itu ialah sesuatu itu, benda ataupun dunia itu tidak memiliki dirinya. Laisa zahida, bukanlah orang zuhud itu man la, orang yang tidak mempunyai, yamliku man la yamliku, tidak memiliki syai'an, sesuatu. Sesuatu itu bahasa tu ia comel dalam bahasa Arab tu, bila kita jemah dah jadi ya pasal bahasa. Man la yamliku syai'an, syai'an tu ia jadi maf'ulun bih, syai'an jadi benda yang kena buat. Jadi zuhud ialah orang yang menguasai sesuatu, bukan sesuatu menguasai dirinya. Innama walakinna zahidu man la yamlikuhu syai'un, syai'un jadi fa'il. Syai'un dalam ungkapan kedua tu, syai'un menjadi fa'il. Sesuatu itu buat orang. Bila sesuatu buat orang, maka dia bukan dikira zuhud. Maknanya dunia memiliki diri dia. Maksudnya nafsu dalam hati itu ikut ke dunia. Itu bukan makna zuhud. Bukanlah zuhud seorang yang tak ada benda, bahasa terang. Maksud dia orang teruk lah, tak ada benda lah, sekil. Bukan zuhud itu. Maka zuhud boleh nilai dari zuhud, orang panggil rupa zahir, berdasar kepada ungkapan seorang ahli sufi ini. Gitu. Maka itu semua bergantung kepada tingkatan. Hak paling hak paling umum sekali ni, hak paling umum antara makna zuhud hak difahami oleh orang awam ialah nampak pada zahir diri dia tu. Tak tengok dalam hati lagi, tapi pada zahir nampak dah. Zuhud dia ni tak kisah mana kasut, cari pun tak cari orang lain lagi boleh pakai. Maknanya gitu. Tapi memang kalau nisbah kita tengok pada diri Nabi pun begitu. Contoh kasut Nabi, cari jahit sendiri, lagi boleh pakai, tak tukar lain. Maknanya. Jadi kalau kata hak zahir tanpa merujuk kepada elemen hati, faktor hati, maka zuhud itu pada zahir tengok orang, dia dah pakai barang mahal, dia dah pakai barang yang apa ni, comel-comel, dah mustahak bagi dia comel, sebab comel itu tahsiniyah. Dari segi turutan ia daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Maka orang zuhud ia pakai hak daruri, bawa pakaian boleh tutup aurat dia dengan sempurna, tak apalah. Kalau mau cari sikit-sikit pakai juga. Baju baik, seluar baik, piar baik, kasut baik. Gitu. Tu boleh tengok dalam contoh-contoh dalam kehidupan kita sekeliling kita. Kalau temu boleh buat apa panggil teradang. Kalau ada biasanya tu. Dan pula kena maknanya akhlak baik. Boleh jadi kita boleh panggil orang ni orang zuhud, orang ni zuhud. Lagu orang kalau temu jadi tapi bila kita faham ada banyak tingkatan, maka kita kena amalkan husnuzon. Bila kita kata orang begini zuhud, bukan bermakna orang pakai mahal itu tidak zuhud. Tak mesti kena molek kerana hatinya zuhud, dia adalah zuhud di sisi Allah. Tu kena sangka baik dengan semua orang. Imam Abu Hanifah, dia pakai yang mahal, saya kaya, kita banyak, dia pakai yang mahal, jubah mahal-mahal, buat semayang. Sebab bila orang tanya, dia kata, pasal aku nak menghadap Tuhan Maha Kaya, aku nak tunjuk nikmat yang Tuhan beri kepada aku. Fa'amma binikmati rabbika fahadith. Dan ada pun nikmat yang Tuhan beri kamu ni, maka zahirkan tunjuk. Maka
Tak boleh nak kita suuzon dan menghukumkan orang semudah-mudah. Jadi kita husnuzon dengan semua orang. Orang pakai miskin, pakai yang murah, miskin nama orang pakai baju bandar je. Orang ni bandar je. Kita husnuzon cara dia ni, itu zuhud cara dia. Orang kaya cara orang kaya. Nah, selagi mana tidak menunjukkan perkara yang bercanggah dengan syariat. Ada hak canggah syariat maka hukum kan atas hak zahir syariat yang dia langgar gitu je. Tu orang panggil dalam bab fiqh pula nahi munkar syariat, nahi munkar atau dalam bab nahi munkar husnuzon tetap berjalan. Maka kena faham di mana mauqif atau pendirian kita bila menangani isu tasawuf begini. Ada orang gaya piti banyak pakai baju pagoda hari-hari. Sekali beli pagoda sebulan 2-3 plastik beli. Hari ni pagoda, esok pagoda, hari pakai baju lain. Orang lain ngomong pakai baju tulis, tak ada baju lain, makan baju lain. Dia pagoda. Ada biasa yang orang kenal. Biasa yang gitu, kontraktor. Pakai pagoda. Jadi kita nak hukum mana dia? Husnuzon. Hanya berhati pakai gitu. Nak kata sahih, zuhud dah gitu. Zuhud dia pakai baju bagus mana? Kena molek kalau zuhudnya. Tu lah lagi dah kotor, busuknya pakai semacam. Itu tak perlu lagi masa-masa tak busuk. Ada setengah orang pakai sekali busuk tu pasal perlu. Kata aku tak perlu mana? Mana ni pakai tu dia pakai tu lagi dah busuk. Ada setengah orang tubuh dah busuk, ada apa? Bergantung pada masing-masing. Sebab bila tasawuf kita menilai diri kita, di mana kita pada pandangan Allah. Kita yang tahu. Sebenarnya kita yang menilai diri kita. Kita lebih tahu diri kita. Untuk mengetahui diri kita perlu belajar tasawuf. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita buat di situ boleh lama ni. Kerana segala manusia akan orang sepakat dengan dia. Kerana adik Arif ni Habib bawa ni juga sambung 72 keratan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.